Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang dihormati Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian hasil bahsun masail kita, memandangkan baru-baru ni atau beberapa hari lepas viral saya salah baca nahu lah katanya, wallahu alam. Cuma video tu saya tak tahulah, kat sini lah meja ni. Tapi yang saya baca tu insya-Allah tak salah lah. Tapi saya tak tolak kemungkinan bahawa saya kemungkinan terbaca salah. Ya, tinggal dibetulkan. Kalau memang betul salah saya baca. Dan yang kedua, memang saya ni bukan orang alim. Mungkin yang mengkritik tu lebih alim. So kalau boleh saya datang nak pergi ngaji dengan dia lah kalau boleh. Kan yang dia kata yang betul dia, saya salah. Alasan salah sebab dia buka dalam maktabah syamilah. Harakat dia naqal tu bukan naqalta, bukan nukilat. Maka dalam hal ini saya terus teranglah, kalau kita baca kitab tu bukan kita berpada dengan harakat yang ada dalam syamilah, program ke internet yang ada dekat dalam website tu, dipanggil maktabah syamilah tu, ataupun cetakan. Kita harakat ikut nahwu kan. Bila kita baca tu kita kena faham mana mubtada', mana khabar. Dan kadang-kadang bila saya baca, saya kena fikir dulu ni mana mubtada' dia, mana khabar dia kan. Kadang-kadang kita tak habis baca lagi, bila baca belakang, oh ternyata khabar dekat belakang. Bila kita baca fi'il fa'il, kita kena fikir juga. Ini. Jadi maaflah kalau saya baca tu mungkin ada yang anggap salah. Tapi insyaAllah saya cuba sedaya upaya ikut nahwu saraf. Dan kalau betul saya salah, saya nak mengajilah ilmu nahwu dengan orang yang katanya pandai ilmu nahwu ikut syamilah tadi. Kita boleh jemput dia datang sini, kita duduk dengan dia, kita baca kitab bersama dia. Tapi ya, saya setuju. Wa nahu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Ilmu nahwu ni yang paling utama untuk dipelajari, kerana kalam tak dapat difahami melainkan dengan ilmu nahwu. Ya, saya junjung tinggi ilmu nahwu. Jadi kita duduk sama-sama, kita baca. Mana saya salah baca tu saya nak tahu jugalah. Tapi jangan awak yang salah baca berpada dengan syamilah, lepas tu awak salahkan yang lain. Ini kita pakai hujah nahwu saraf. Yang kedua, kitab ini dia bukan dari kitab yang dicetak yang ba'da tashih, bukan. Dia adalah kumpulan hasil bahasa masail. Yang type pun budak-budak, yang bagi hujah pun budak-budak. Kan dia sebut pendapat A, pendapat B, pendapat C. Okey. Pendapat-pendapat ini bukannya kita pakai, kita bacakan sahaja. Yang dia pakai, budak tu pakai kan. Lepas tu di belakang sekali tu baru ada tarjih, ada dipanggil keputusan lajnah musahih. Itu pendapat yang betul. Yang kita sedang berjalan tu kita melihat bagaimana mereka berbincang. Jadi budak-budak tu buat salah tu biasalah. Bila dia type Arab, banyak kali saya baca dalam kitab ini, buku ini, banyak kali saya baca teks Arab dia mungkin tak sesuai, betul kan. Saya kritik, saya kata ini macam ada yang salah ni, ada yang kurang ni. Dan ternyata betul, bila kita rujuk kitab asal, dia salah type. Fa jadi qaf, qaf jadi fa. Itu biasa. Itu khata' matba'i. Kadang bila khata' matba'i tu kita pun baca tu tak boleh lah nak fasih, kita kena berhenti, kena baca betul-betul, pelan-pelan, baru kita dapat tentukan makna dia. Dan kita bahas masail ni
Ibarat-ibarat Arab tu kita teliti. Bila kita bertajih tu, kita nak buat keputusan hasil tu, bukan kita seorang, banyak orang, kita sama memiliki kefahaman yang sama dalam memahami ibarat supaya tak salah baca. Berbeza dengan pembentangan penyelidik. Pembentangan penyelidik, saya ada kertas kerja tuan-tuan, penyelidik bentang. Dia bagi terjemahan sahaja. Saya rujuk-rujuk teks Arab dia, langit dengan bumi. Ada lagi Wahabi, dia kita tarik tauliah dia terus terang. Bid'ah makruhah dia terjemah bid'ah yang dibenci. Dia tak tulis teks Arab dia tulis terjemahan je, bid'ah yang dibenci. Dia ingat dia boleh tipu kita. Kita buka Arab dia, ni bid'ah makruhah, bid'ah yang dihukumi makruh. Yang kau pergi terjemah bid'ah benci, seolah-olah ni bid'ah yang dibenci. Itu maksud dia makruh sahaja. Ini jadi kita hati-hati. Tapi yang namanya hasil rumusan minit, bukan macam minit mesyuarat lah kira kan. So kita bagi apa adanya, yang budak tu baca itu yang kita letakkan. Salah, kita salahkanlah. Itu. Yang ketiga, yang type benda ni adalah student, pelajar, budak-budak juga. Contoh dia bila dia rujuk majmuk, dia tulislah kitab Al-Majmuk, dia potong qala musannif, dia tak sebut kan, dia terus titik ibarat tersebut. Tuan-tuan baca. So saya bila saya baca, bila tengok majmuk dia bagi ibarat, mana saya nak tahu ini kalau ini matan atau syarih? Betul? Saya takkan tahu. Melainkan saya kena buka kitab dulu, cek dulu. Habis waktu lah kita ni, minit 40 minit je. Masjid ni tak boleh lebih. Kalau lebih ni kena ketuk. So, jadi bila saya sebut majmuk telah berkata Imam Nawawi, ternyata matan, maaflah. Ini benda yang excuse, but it doesn't change the facts. Ni. Dan saya setuju ilmu nahu yang perlu dijunjung. Maka oleh sebab itu manhaj saya tetap ilmu nahu yang pertama yang perlu kita perkasakan daripada duk gaduh. Betul, saya memang tak setuju kalau ada pelajar pondok ngaji Arab tak pandai duk sibuk, tu Wahabi, tu sesat, tu bid'ah, tu apa. Saya tak suka. Samalah Wahabi mana datang tak tahu bahasa Arab, duk cakap agama, saya tolak. Tapi kalau ada yang berbeza dengan saya, Wahabi sekalipun, tapi mantap ilmu alat dia, semuanya mantap, usul fiqh dia mantap, apa mantap, dia berbeza pandangan dengan saya hormat dia, bahkan saya cium tangan dia, tuan-tuan. Saya ada guru, dia bermanhaj, dia mazhab dia Maliki. Cuma pandangan pemikiran dia lebih condong kepada Salafi. Dia tidak mengambil pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Tapi dia lebih cenderung kepada Ibn Taymiyah ya dalam beberapa hal. Tapi mazhab fiqah dia Maliki. Jadi dia bermazhab. Nama dia adalah iaitu Syekh Said Kamali. So saya jujur, saya mengambil ilmu dari dia. Bukan saya tolak dia, saya mengaji dengan dia, saya ambil, saya baca kitab Muwatta dengan dia. Tak adalah penuh sampai khatam. Dapatlah beberapa jilsah selama berapa tahun saya duduk di Rabat dan Saleh. Kerana apa? Hafazan dia mantap, nahu sorof dia mantap. Ini. Begitu juga saya ada kawan yang Salafi, tapi bukan Wahabi, Salafi, ikut Ibn Taymiyah, tapi dia mengaji dengan guru-guru ulama-ulama sufi yang hebat. Dia cium tangan guru-guru tersebut, seperti Syekh Abdullah Talidi, seperti beberapa ulama besar di Maghribi, saya tahu. Dan dia sendiri cakap kepada saya, kalau saya jumpa Syekh entah anak nak cium, nak ambil ijazah dari dia. Siapa? Syekh Nazim yang disesatkan kat Malaysia ni, Syekh Nazim Al-Haqqani, iaitu mursyid saya. Waktu saya di Morocco, ada kawan saya Salafi sendiri, dia teringin untuk ambil ijazah darinya.
Saya tanya dia, sufi, engkau salafi, macam mana kau boleh terima? Kita beza pandangan, tapi anak iktiraf, dia seorang yang memiliki qimah yang besar di dalam dakwah. Dia seorang yang istiqamah, sahibul karamat, disebut sahibul karamat. Dan yang terpenting, saya akui dia memiliki ilmu, kerana guru-guru dia di Damaskus itu ulama-ulama besar, dari ulama mazhab Hanafi dan lainnya. Ini kawan saya salafi, sekarang dah doktor. Dia tahqiq kitab Misnawi, saya kenal baik dengan dia. Kawan saya salafi, dia cakap macam tu depan saya, dan dia tahu saya sufi. Apa masalah dia? Tak ada, okey, tak ada masalah pun. Di Malaysia jadi lain, gaduh perang sampai bagai nak rak. Tapi betul, saya nak perkasakan nahusarah, tuan-tuan. Okey, soalan 7. Kita masuk ngajian kita, muka tu surat 243. Saya pun dah lupa ini bahas tentang apa, tapi kalau tak salah tentang najis. And then dia hamilun najasah, atau dia terkena najis, kena makan something benda yang najis, kalau tak salah, betul? Ni soalan 7. Jika sertu dilakukan setelah sembuh, selepas sembuh, bagaimana dengan solat jamal sepanjang dirawat? Jika sertu dilakukan selepas sembuh, so macam mana? Berarti dia ni dah najis, terkena najis, waktu dia tengah sakit ni dia menanggung najis, sepatutnya ibadah dia tak sah lah. Jadi dia macam mana solat dia sepanjang waktu tersebut? Pendapat A, khilaf. Al-asah, wajib ulang. Pendapat A ni maksud dia kumpulan pelajar A, bukan pendapat ulama A. Ini student, pelajar pondok, madrasah. Pendapat dia kata khilaf. Al-asah A, wajib ulang. Wajib ulang, kerana dia menanggung perkara yang membatalkan solat. Bila dia tak tahu, maka dia kena ulang. Nantilah kita baca syarahan dia. Muqabilul asah tidak wajib ulang. Dia ambil dari kitab Al-Bayan. Macam saya kata, ini Bayan Imrani. Dia tulis kat sini Al-Maktabah Asy-Syamilah, dari Maktabah Syamilah, kan? I mean, you want to say Maktabah Syamilah tak ada salah ke, tuan-tuan? Kalau di universiti tu kau menukil Maktabah Syamilah, saya penguji, saya failkan dia, tuan-tuan. Sebagaimana guru-guru saya kalau masuk universiti di Morocco, di Indonesia sekalipun fail. Sebab apa? Maktabah Syamilah itu robot, kan? Dia kena rujuk kepada kitab yang dicetak. Ada pun ada editor dia. Tak semua kitab dicetak diterima. Di dunia akademik, selagi boleh lari daripada Darul Kutub Ilmiah, sebab banyak salah di dalam penulisan dia. Pencuri pun ada. Jadi Darul Kutub Ilmiah tu, kalau ada orang tahqiq thesis PhD, saya buat thesis PhD tahqiq manuskrip, dia boleh dapat naskah tu, saya belum cetak, dia dah keluar. Dia dah kena saman berkali-kali. Darul Kutub Ilmiah, pengarang kitab Sirajut Talibin, Kiai Ihsan Jampers, dia pergi tulis Ahmad Zaini Dahlan. Tu Darul Kutub Ilmiah. Koma nak kata ilmiah sangat ke? Ni. So, bila kitab ini menukil, bukan kita kena biar, sebab ini macam nenek mesyuarat. Ini yang dia buat waktu tu, so ditulislah macam tu. Betul. So kalau salah tu kita kena nilai. Ini soal bayan, mas'alatu hukmin najasati allati la yu'fa anha. Bila baca betul, dia tak nak nilai. Yang tu pun betul, cuma dia anggap salah. Ini masalah hukum najis yang tidak dimakfukan. Idza kana ala badanihi najasatun,
ketika mana ada pada badannya sebuah najis, ghairu ma'fuwin, yang tidak dimakfukan anha olehnya, maksud dia adalah najis yang tidak makfu, walam yajid ma'an, dan dia tidak menemukan air, yaghsiluhu, yang dapat dia basuh bihi dengannya, shalla wa a'adah, maka dan lalu dia solat dan dia ulangi solat. Ada beberapa fi'il yang mungkin saya sabqul lisan, saya terlupa dia punya ikut bab berapa, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Sebab dalam bahasa Arab ni ada 6 bab. Yang ngaji dekat Zawiyah Syekh Ahmad Bakir, dia akan tahu. So itu kena rujuk kamus. Kadang-kadang kita ni dah terlalu penat, dari pagi mengajar sampai petang, suara pun dah nak hilang. Maklumlah kadang kita terlupa, tapi itu tinggal betulkan. Contoh dia pada pertemuan yang lalu, ini saya terus terang, najusah yang justru najasatan, saya tahu tu. Cuma saya ada terbaca ibarat yang mengguna selain najusah. Sebab tu saya baca najasah. Saya ingat saya najasah, rupanya bukan najasah, najisah. Ibarat tersebut saya terlupa. Tapi dia bab 5 dan bab 4. Najisah yang jasu, najusah yang jusu, najasatan fahuwa najasun. Ini bila balik waktu hari itu sendiri, saya buka balik kamus, Mu'jam, saya buka balik kamus, oh bukan, ana salah. So saya bagi tahu sekarang. Saya terus terang, bila saya salah saya bagi tahu. Saya tak adalah nak salah, tak boleh mengaku salah, kena betul semua. Tak, saya manusia, saya mungkin salah, saya mungkin terlupa. Kama qulna, seperti yang telah kami sebutkan, fiman, pada orang lam yajid ma'an wala turaban. Jadi ibarat ini menerangkan hukum najis yang tidak dimakfukan pada najis, dan dia tidak jumpa air untuk menyucikannya, maka dia solat dan dia mengulangi solat. Ini kes tadi, betul. Najis tadi ghairu makfu, so al-asah wajib diulang. Itu maksud dia. Lalu dia kata, wa in kana ala qarhihi damun yakhafu min ghaslihi talifun nafsi au talifu adwin au ziyadah fil illati au ibta' fil bur'i, idza qulna innahu ka khawfit talifi fa innahu yaghsilu ma qadara alaih. Ini bukan pendapat Muqabilul Asah. Hal yalzamuhu i'adatu salati idza qadara ala ghusli, fihi qaulani. Apakah wajib untuk mengulangi solat ketika dia mampu untuk membasuhnya? Fihi qaulani. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, la talzamuhu al-i'adatu, tidak wajib untuk mengulangi idza qadara, kalau dia mampu, wa huwa qaulu Abi Hanifah. Wa ikhtiyarul Muzanni, dan menjadi pilihan Imam Muzanni, li'annahu shalla ala hasabi halihi, kerana dia salat sesuai dengan keadaannya. Wasani talzamuhu al-i'adah, pendapat kedua dia wajib i'adah, wa huwa as-sahih, ini pendapatnya as-sahih. Li'annahu shalla bin najasin, kerana dia solat dengan sebuah najis, nadirin yang jarang, ghairi muttasilin yang tidak bertemu, fahuwa kama law shalla bin najasatin nasiyaha, dia seperti orang yang solat dengan membawa najis atau terkena najis dan dia lupa, maka dia kena ulangi solat. Kalau saya jadi pendapat A, pendapat as-sahih wajib diulangi, pendapat muqabilus sahih kena teliti, sebab ibarat dia as-sahih, betul, wa huwa as-sahihu, bukan al-asah. Kalau pendapat al-asah, muqabil dia as-sahih, talzamuhu al-i'adah. Ya, contoh dia. Pendapat C, sah salat dan wajib ulang. Qalaidul kharaid, dia kata sah salat dan wajib ulang. Min adamil ma'i wat turabi shallal fardha li hurmatihi.
Tak. Man adima al-ma'a wa turaba. Tengok. Kita baca sekali tak tahu, bulan-bulan baca baru tahu. Barang siapa yang tidak ada air ataupun tanah, solat maka solat al-farda, solat fardu, li hurmatihi, kerana li hurmatil waqti. Wa kadza, begitu juga man ala badanihi najasatun, begitu juga orang yang ada pada badannya najis, ghairu ma'fuin anha, yang tidak dimakfukan, wa ajaza izalataha, dan dia tidak mampu menghilangkannya. Begitu juga orang yang pada badannya ada najis, tapi najis yang tidak makfu, dan dia tak boleh nak hilangkan. Tu solat fardu dengan lihurmatil waqti. Wa kadza dzakaru anna man lahu jarhun alaihi damun fahishun la yu'fa anhu wa lam yaqdir ala ghaslihi annahu yatayammamu wa yusalli wa yu'idu wa hiya fil manhaj wa ghairihi. Begitu juga ulama menyebutkan, sesungguhnya orang yang baginya ada luka, padanya darah yang fahish, yang teruk, yang tidak makfu, dan dia tak mampu untuk basuh, maka dia bertayamum, wa yusalli, dan dia salat. Tengok, kitab tu salah harakat. Yusalli kena ada titik. Kalau orang tak pandai nahu, yusalla. Kalau saya baca laju tanpa fikir, yusalla, dia disolati. Tak betul lah. Wa yusalli, dan dia solat. Contoh dia cetakan Mesir. Cetakan Mesir ni dia ada perangai titik, dia tak jaga, lagu habis. Pada Majma'ul Lughah tu dekat Mesir. Cetakan lah, bukan ulama, cetakan. Tobak ada. Jadi hatta Ali dengan Allah sama. So kena ada nahwu baru boleh baca. Tapi saya lebih suka macam tu daripada patutnya Allah, tapi dia letak ya, dia letak titik tu lagi pening. Dia Ali ke Allah? Ni. So bila baca konteks, dapat tahu. Dan ini pentingnya ilmu nahwu. Dan saya bagi tahu dekat Negeri Sembilan. Kalau Negeri Sembilan nak keluarkan banyak ulama hebat-hebat di Negeri Sembilan, perkasakan ilmu nahwu, sorof, ayah yang lain. Dan jangan risau, kalau budak pelajar kita pakar ilmu nahwu sorof, akidah dia selamat insya-Allah. Sebab apa? Dia susah-susah kita bagi kitab Arab, mafahim ke kan, syawahidul haq tu, dia reti baca, dia sedar betapa batilnya Wahbi ni. Saya terus, dan itu saya dah buat dah. Saya dulu di Morocco masuk pondok tu ahli sunnah, tapi ada pelajar ni dia Wahabi, tapi dia paling dekat dengan Syekh. Heran saya, Syekh layan dia baik, selalu debat dengan saya tiap hari. Dia cakap banyak, mana boleh pergi kubur ni, kuburiun, syirik, kau sembah, kau minta kat kubur, haram, syirik, kufur, semua dia kata. Saya nak bagi dia kitab mafahim, jom kau baca dengan aku bersama. Dia baca, anak duduk sebelah, sampai khatam. 2 hari dia khatam. Dia berubah terus, sekarang jadi sufi. Tak susah. Anak ada lagi satu kawan, semua orang Malaysia dekat Morocco kenal dia. Dulu Wahabi Syadid, janggut panjang. Bila tengok kita janggut kentut ni, bukan anak tak nak simpan janggut, anak simpan. Tapi tak panjang-panjang. Dia kata ni apa ni? Dia kata Fafaliyah, kau kena bajau sini. Aduh, seluar lebih sikit. Neraka terus. Finnar. Dulu macam tu. Saya bagi kitab tu apa? At-Turuq As-Sufiyah Syekh Sulaiman Baruhi. Dr. Sulaiman Baruhi, cetakan Darul Ifta, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Saya bagi dia baca kitab. Dia ni syadid. Lepas dia baca,
walaupun aku salafi, aku iktiraf orang ni alim, aku suka dia, aku nak ngaji dengan dia, aku nak cium tangan dia. Ini tak lama, lepas 2-3 tahun lepas tu dia jadi sufi sampai hari ni. Ini fakta tuan-tuan dan puan. So itu saya kata, perkasa ilmu nahwu kelas. Pendapat D, solat hormat waktu dan wajib mengulang solat. Solat hormat waktu dan wajib mengulang solat diambil dari kitab Hasya Asy-Syarqawi. Wa taharatu badanin wa malbusin wa makanin lis salat, iaitu kena suci. Tengok, saya tak tahu dia wawu ni balik ke mana. Dia potong tengah-tengah, tapi kita faham. Saya boleh teka sebab saya dah biasa baca kitab Torah. Maksud dia syarat untuk solat dia kena suci, betul? Wa taharatul badanin, dan kena suci badannya, wa malbusin dan pakaiannya, wa makanin dan tempat li solati untuk solat, an najasin, suci dari mana? Suci daripada najis. Fala tasihu as-salatu ma'ahu, maka tak sah solat bersertanya. Kitab ni semua tak ada harakat, tuan-tuan. Walau nasian, walaupun dia itu lupa, au jahilan, ataupun dia itu jahil, kama fi nadhirihi min taharatil hadasi, seperti halnya bandingannya, iaitu daripada suci daripada hadas. Fa in lam yajid ma yaghsiluhu bihi, seumpama dia tidak menemukan sesuatu yang dapat dia basuh dengannya, au khafa, atau dia takut min istimalihi, untuk menggunakannya, dia takut apa? Talifan, takut rosak. Li nafsihi, pada dirinya, au udwin, atau anggota dia, au manfaatihi, atau manfaat. Tangan ni sakit, guna air langsung tak boleh pakai dah. Au nasyahu, atau dia lali, lupa. Ai al-ma'a, iaitu lupa akan air. Shalla bihalihi li hurmatil waqti, maka dia solatlah bihalihi, dengan keadaannya, li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Wa aada, dan dia kena mengulangi wujuban secara wajib, li nudrati dzalika, kerana jarang perkara tersebut berlaku. Ni, jadi betul pendapat dia juga diambil dari Hasya Syarqawi. Tengok, tuan-tuan boleh lihat ni keputusan. Ini pendapat kita, baru betul. Tadi tu pendapat student. Now ni pendapat kita, pendapat musahih asatizah. Sah solatnya, cuma dalam masalah mengulangi solat ada khilaf. Dia nak kata sah solat dia, cuma masalah nak mengulangi solat ada khilaf. As-sahih. Betul tak? Tadi anak kata pelajar tu tak daqiq. Al-asah, apa? Sahih dia kata al-asah. Sebab nanti muqabilul asah tu nama dia qaul sahih. Qaul sahih tu boleh dipakai. Tapi kalau muqabilus sahih dhaif, qaul dhaif muqabilus sahih biasanya tak boleh pakai. Tengok, itu ada konsekuensi hukum dia. Tapi kita dah hidup di zaman porak-peranda macam ni. Semua tu demo dah tak pakai, tuan-tuan. Enactment pentadbiran Islam Negeri Sembilan tu pun demo langgar, tuan-tuan. Ni muktamad tak muktamad, langgar je. Semuanya demi kepentingan awam. Uish, bahaya porak-peranda hukum hakam kita. Tak boleh. Dia ada metodologi dia. Maka sah solatnya cuma dalam masalah mengulangi solat ada khilaf. As-sahih wajib ulang. B, muqabilus sahih, iaitu qaul dhaif, qaul lemah, tidak wajib ulang. Boleh nampak ni? Tadi yang kata tak wajib ulang itu qaul muqabilus sahih. Diambil dari kitab Al-Bayan yang telah saya baca tadi. Selesai dah. Dah penat duk bahas tentang najis sahaja. Sampai gaduh porak-peranda. Waris menuntut tanah wakaf.
Deskripsi masalah. Encik Senin merupakan seorang petani yang berjaya. Dia telah mewakafkan tanah miliknya untuk mendapatkan ganjaran yang lebih kekal di akhirat. Masya Allah. Memandangkan penduduk kampung semakin bertambah, mereka telah bermesyuarat dan ketua kampung pun bersetuju untuk membangunkan sebuah masjid di tanah Encik Senin. Pelbagai pihak menyumbang untuk pembinaan masjid tersebut, termasuk juga pencuri pasir. Takut saya baca. Pencuri pasir. Termasuk juga pencuri pasir menyumbangkan pasir curiannya. Ya salam. AJK Masjid juga telah mengupah beberapa pekerja Bangladesh. Setelah berapa tahun masjid yang indah itu siap dibina dan digunakan, waris Encik Senin telah datang menuntut tanah itu dan mahu masjid itu dirobohkan. Sedangkan penduduk kampung tidak bersetuju dan mendakwa tanah itu telah diwakafkan sejak zaman kemerdekaan lagi. Ni orang sekarang tak takut dengan akhirat. Yang buat kajian pun kena takut dengan akhirat. Kalau entah istimbat salah, hukum hakam dibina salah, ditanggung. Ahli jawatan kuasa fatwa jangan ingat sedap. Bila ijtihad, oh ni sah ijtihad. Kalau kita buat sambil lewa, tanggungjawab di akhirat. Ini jawatan-jawatan penting juga sama. Juga yang membagi hukum, ustaz yang mengajar, kita kena ada sifat warak sikit. Takut kita tersalah. Tapi yang paling bahaya sekarang ni, kita yang tengok tanah yang diwakafkan oleh tok nenek kita, nak harap dapat saham akhirat masuk poket, kan? Saham akhirat masuk akaun akhirat. Tiba-tiba cicit dia solat. Mentang-mentang dia ada surat tanah. Dia kata itu tanah dia. Mana bukti dia wakafkan? Tak ada wakaf. Berarti ni tanah kami, robohkan. Ni saya nak jual tanah ni. Tak takut Tuhan. Padahal tanah tu dah jadi masjid, berkurun nama. Atau dah jadi masjid sebelum merdeka lagi. Ni saya baca tu, dengar tu, ya Allah, tak takut Tuhan ke macam ni kan? Wakaf. Yang sedih tu, tak sayang ketuk nenek yang duk wakafkan tu. Paling-paling lah kalau kau tergamak nak rasa tanah wakaf tu pun, minta jadi nazir lah kan. Saya cicit dia, saya nak jadi nazir. Okey lah, boleh lah kan. Boleh lah kita perjuangkan bersama. Tapi nak ambil, nak robohkan masjid, nak jual. Sebab dia kata, mufti bagi tahu saya, doktor bukan biasa-biasa, dia dah nak dekat bilion. Dengar tu, dengar. Jadi dia tak kisah lah. Tak kisah akhirat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita takut dengan Allah, tuan-tuan. Dunia ni tak ada masalah. Saya dicaci maki di Facebook, alhamdulillah saya tak ada Facebook, tenang. Orang saya pun tak tahu. Orang hantar link saya tak boleh buka. Kan sedang selamat. So orang tanya, so what? Fatwa tidak menuntut. Fatwa tu tak ada nak baca komen kat Facebook tu lah. Kan? Kita tak baca komen. Nak tarik tauliah pun kita tak, orang tak baca. Pegawai tak baca, Jabatan Agama tak baca komen Facebook tu. Dia orang pun, masyarakat awam pun tahu. Tak seorang seekor je, dia ada 50 akaun. Komen nampak banyak betul. Padahal seekor je tu. Ini tak boleh nak bohong. Masyarakat sekarang semua dah cerdik. Kalau dia kata kita kena hormat kecerdikan masyarakat. Ni masyarakat pun cerdik, tak ada nak kena bohong dengan sitro-sitro ni, cyber troopers ni. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Soalan yang pertama, waris cucu Encik Senin datang menuntut tanah tersebut dengan membawa geran tanah yang sah. Bagaimanakah status tanah tersebut? Pendapat A, tanah wakaf.
Dia baca dari kitab Nihayatuz Zain, karangan Syekh Nawawi Al-Jawi. Wa syurita lahu ay al-waqfu ta'bidun, disyaratkan bagi wakaf ta'bid. Yang namanya wakaf tu kenalah selamanya. Tak ada istilah wakaf ni sekejap. Wakaf muakkad pun tak ada. Yang dibahas oleh ulama, apakah benda yang tidak takbid itu boleh diwakafkan. Contoh dia duit, wakaf tunai, itu ada perbincangan. Itu ada perbincangan kerana dia melihat qimah, bukan koin itu sendiri. Ya, kalau dia wakaf, dia masuk dalam bank, mana dia dah benda tu, ain tu dah tak ada qimah. Boleh ke macam tu Ustaz? Tahu dalam mazhab Syafi'i itu ada ijaratul manfaat ala ta'bid. Ijaratul manfaat. Bai'ul manfaat ala ta'bid. Ada. Menjual beli manfaat tapi selamanya. Jual beli tuan-tuan, bukan ain. Contoh dia apa? Saya bina bangunan 10 tingkat untuk dibuat office. Tuan-tuan beli tingkat 2, ada tuan beli tingkat 4, ada tuan beli tingkat 10. Betul? Tu beli ain ke beli manfaat? Dia beli manfaat, dia bukan beli ain. Betul? Manfaat dia apa? Floor number 1, floor number 2, floor number 3. Ala ta'bid, selamanya itu milik entah. Tapi bukan ain bangunan tu kita. Bangunan kita tak beli bangunan, kita beli manfaat. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu sah. Itu ada dalam mazhab Syafi'i. Itu dibahas. Walaupun pendapat yang asah, atau dia panggil azhar. Kaul azhar dalam mazhab Syafi'i, duit tidak boleh di wakaf. Saya tak ingat azhar ke sahih. Saya rasa azhar lah. Kaul azhar. Itu perbincangan ulama. Tapi kena takbir. So, bila sekali dia jadi wakaf, wakaf. Falau qala waqaftu hadha, kalau dia berkata aku mewakafkan tanah ini atau perkara ini alal fuqara, pada orang-orang fakir, aw ala masjidin, atau pada masjid. Masalan, contoh dia sanatan, selama setahun. Masalan, fa waqfuhu batilun, maka wakaf dia batal. Ni engkau bawa lah geran tanah macam mana, tapi atuk engkau dah wakaf dan semua masyarakat tahu tu tanah wakaf, dan dia dah tulis dah itu wakaf dekat situ. Tiba-tiba kau bawa geran, kau confident kau nak curi tanah wakaf atuk engkau. Tak malu cucu. Betul, tak malu macam tu. So, sebab itu kami bersama majlis-majlis agama, bukan hanya Negeri Sembilan, Majlis Agama Selangor, Majlis Agama Pulau Pinang dan lain-lain, kita pertahankan tanah wakaf. Kita pasti jangan ada orang-orang pencuri wakaf macam ni lagi. Ni tuan-tuan Rahman. Jadi wakaf. Tak ada keteh. Waktu tu dah saksi banyak zaman dulu. Nak tanya tuan-tuan, mana sirat wakaf Nabi Ibrahim? Masjidil Haram. Mana surat wakaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Raudhah? Dan makam Nabi itu kan rumah bilik dia dengan Aisyah kan. Boleh tak tiba-tiba Said mana datang? Tu atuk aku je tak dah. Bila masa dia jadi wakaf? Ni contoh dia. Syarif mana ngaku? Itu adalah tanah aku. Aku nak tuntut balik dari kerajaan Saudi bahawa tanah masjid itu milik aku, sebab aku darah dia. Kau ingat kau seorang je darah dia? Banyak lagi darah dia. Ni contoh dia. Nak minta sebab apa? Bukti dia. Tak ada pun tanda wakaf. Tak ada paper yang kata wakaf.
Wakaf dinilai pada sirat yang dia ucapkan. Disaksikan oleh orang ramai anggap itu wakaf. Wakaflah dia. Tapi Ustaz, undang-undang sekarang, undang-undang ini didatangkan kemudian. Sekarang ya, kalau tuan nak wakaf, pergi ke majlis agama akan tengok geran tanah dulu. Ni tanah siapa? Jangan wakaf tanah orang lah. Oh, ni tanah tuan. Okey, betul. Ni tanah tuan, bukan tanah adat, bukan tanah apa. Okey. Nak wakaf ni, betul tuan? Nak wakaf, betul. Saya naklah mati kat kubur ni adalah jariah sampai kiamat nanti. Contoh dia. So dia ambil geran, tanda tangan, angkat sumpah, aku wakafkan tanahku ini sekian. Misalan dia. Jadilah ia wakaf. Geran itu berpindah ke Majlis Agama Islam Negeri 9. Tiba-tiba 100 tahun akan datang, cicit dia datang. Ini tanah aku. Sebab apa? Ini atuk aku punya. Ni bukti geran tanah dia yang belum terwakaf lagi. Kan? Datang pergi ke Majlis Agama, dia tuntut. Wallahu alam bisawab. Ini kita buat sesi khusus insya-Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.